You know what baptize means? Tuan tahu apa makna baptize? Baptism. Semua serti. Kena, orang kena. Semua serti. Apa sih baptism? Baptism tu apa? Bahasa Jawa, bahasa Inggeris tu apa? Baptism maknanya orang itu sedang melalui upacara rasmi mengkristiankan mereka. Allah. Dengan meminum satu air. Air ini bukan mineral water, tetapi namanya holy water, air suci. Minum ini. Dengar cerita orang tu bagi tahu saya kalau minum ni tuan-tuan, fikir kita pun dah pusing. Cicing. Sici wolu telu wolu sici. Apa lagi mereka buat? Salah satu ajaran rasmi mereka namanya late supper. Makan malam cara adat istiadat Kristian. Apa lagi mereka buat? Tiap-tiap minggu tuan-tuan, mereka akan diberi kursus khas. Kursus Bible, namanya orang-orang atau panjang. Bible tu sekarang tuan-tuan, Bible sekarang bukan namanya Bible, bukan namanya Injil, bukan. Bible itu tuan-tuan, namanya sekarang ialah, Masya Allah tuan-tuan, ngeri saya dengar nama dia. Namanya Alkitab. Bayang. Dalam Bible yang kita izinkan, ahli parlimen Shah Alam pun kata apa masalah. Pada dia tak ada masalah menggunakan perkataan Allah oleh Kristian. Masya Allah. Betul. Dalam Alkitab, dalam Injil, dalam Bible, mereka ganti perkataan Tuhan kepada Allah. Dalam itu ada astagfirullah, ada a'udzubillah, ada subhanallah, ada alhamdulillah. Buka Quran pun perkataan itu, tuan-tuan, tulisan seperti itu. Anak kita yang tak baca Quran, anak kita yang tak sembahyang, anak kita yang tak pergi masjid, anak kita yang tak cari ilmu, anak kita yang tak pernah baca buku agama, anak kita yang tak tahu tajwid, anak kita yang tak tahu usuluddin, anak kita yang tak tahu usul fiqh, anak kita yang tak tahu tauhid, anak kita yang tak tahu fiqh. Bayang tuan-tuan. Bayang, kalau tuan-tuan mati, saya mati. Apa nak jadi anak kita ni? Apa nak jadi anak kita ni? Saya nak beritahu teman-teman di Rotok Panjang ni, termasuk teman-teman PAS yang saya masih sayangi dan kasihi tuan-tuan. Apa nak jadi anak kita ni? Saudara, tuan-tuan mati, besok saya mati. Mungkin saya mati pun tanam sebelah kubur mak dan ayah saya. Apa jaminan anak kita tak masuk Kristian? Apa jaminan anak tuan-tuan? Tuan rumah ni tak pernah. Hasbullah. Apa jaminan anak wak Hasbullah kalau dia mati, dan dia pasti akan mati? Kepada anak-anak dia, apa jaminan anak dia tak masuk Kristian? Tuan-tuan dengar saya sebut. Kalau masuk Kristian, kalau dia perlu sewa rumah, Kristian pernah membayarkan sewa rumah seorang yang masuk Kristian, ada anak 3 orang, RM1,700 sebulan. Kristian bayarkan, gereja bayarkan rumah sewa RM1,700 sebulan. Ada rekodnya kepada kita. RM1,700 sebulan. Berapa sewa rumah-rumah yang 3 bilik kat Rotok Panjang ni, yang banyak di pinggir jalan ni? Berapa sewa ni? 400. Sen kono 1,700. Apa lagi mereka bagi? Mereka bagi makanan bulanan. Tak habis bulan ini, bulan depan punya makanan dah masuk. Tak habis bulan ini, makanan bulan depan dah tak masuk. Hingga dia katakan makanan-makanan yang lepas tu terpaksa diberi kepada orang lain. Allah. Apa makanannya? Yang mahal-mahal, yang berzat-zat. Anak yang 3 orang
sekolahnya ditanggung, pengangkutannya ditanggung, yurannya ditanggung. Sila tuan, sila. Boleh masuk, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tengok kita letak kursi kalau dekat sana tu kot. Masuk. Ramai sangat tuan. Ramai tepi jalan nanti dekat-dekat 700-800 tepi jalan. Ramai, tak percaya tuan kira. Hilang gila bukan. Ramai di tepi jalan daripada yang ada di bawah kemah ni. Tuan tengoklah tepi jalan. Saya datang tadi lewat sikit tu. Tuan-tuan dan puan. Apa lagi mereka beri? Anak-anak yang menyambut hari lahir, mereka ada rekod hari lahir. Sambut hari lahir, mak dapat cakap apa nak hadiah. Anak cakap apa? Komputer riba dia bagi. Jam tangan yang mahal dia bagi. Kamera yang mahal dia bagi. Apa lagi dia bagi? Dia belikan kereta, tuan-tuan. Tak ada fikir, tak ada belikan kereta. Saya nak cerita ni. Kalau anak tuan-tuan, anak Pak Hasbullah, anak saya, anak siapa-siapa di Datuk Panjang, bila kita mati, tak ada nasihat kepada anak, tak ada orang tua lagi pada anak, tawaran ini sampai kepada dia. Tuan-tuan kan anak kita tak tukar agama, anak yang tak sembahyang. Berapa ramai anak yang tak sembahyang di Datuk Panjang? Saya yakin anak yang dapat mengekalkan sembahyang 5/5, 5 waktu per 5 waktu, tak ada 10% di Datuk Panjang. Kajian menunjukkan, saya katakan Datuk Panjang lebih baik, kajian menunjukkan tak ada 3% anak-anak muda di bawah umur 25 yang dapat mengekalkan semayang 5 waktu per 5 waktu sehari semalam. Macam mana? Quran dah lama tak baca. Sebagiannya tak boleh baca Quran. Tak percaya, mari kita pergi tepi jalan sekarang. Saya jadi saksi. Kita suruh budak-budak tu berhenti kereta, berhenti motosikal, berhenti basikal, buka Quran, muka 57, baca. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Tak percaya, kita pergi. Saya dapat kajian dekat 37 tahun. Macam mana? Macam mana kalau tawaran ini? Pergi kepada anak dara kita yang kebetulan bekerja di swasta, boyfriend dia Kristian. Macam mana? Saudara yang saya muliakan sekalian, saya tak menakutkan tuan-tuan, tapi inilah dia realiti. Hasan Ali berjuang habis-habisan. Masyarakat Kristian antarabangsa kutuk saya, kutuk habis-habis. Tuan-tuan bacalah majalah-majalah luar negara, tuan-tuan baca surat khabar luar negara, kutuk Hasan Ali. Orang PAS. Siapa orang PAS? Yang berjuang, yang kita kata parti Islam berjuang sedemikian. Bukanlah saya ni nak menabik dada hebatnya Hasan Ali. Tidak. I don't need your praises. Pujian-pujian tu saya tak perlu sama sekali. Saya perlukan recognition daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Saudara-saudara, ini yang akan berlaku. Sebab itu dalam PRU yang ke-13 ini, macam Ustaz Hasan Basri sebut sebentar tadi. Pertama, saudara-saudara, pertama kita tengok balik PAS. Yang 70% dari pimpinan pusat, 70% pimpinan PAS pusat sekarang, wahai teman-teman saya yang saya sayang dan saya kasih, hati saya masih bertaut dengan tuan-tuan pasal emosi saya dengan PAS, sentimental saya dengan PAS, sentimen saya dengan PAS. Saudara, 70% daripada mereka yang menganggotai jawatan kuasa PAS pusat, saya masih dipecat, masih jawatan kuasa PAS pusat. Saya pernah jadi naib presiden PAS selama 6 tahun berturut-turut. Pernah jadi Pesuruhjaya PAS 8 tahun berturut-turut. Saya tak cakap kosong. Orang tak pegang jawatan mungkin cakap kosong. Orang yang cerita kedai kopi, tuan-tuan, ahli Parlimen Shah Alam cerita kedai kopi. Dia kata kami dapat bantuan daripada orang ini, syarikat ini. Cerita kedai kopi. Hasan Ali tak pakai, bukan tak suka kedai kopi, pergi kedai kopi. Tapi cakap-cakap kedai kopi tu, dia panggil satu press conference, satu tuan-tuan persidangan akhbar khusus untuk mengatakan Hasan Ali menerima bantuan, Jati menerima bantuan daripada pihak-pihak. Daripada mana sumbernya? Cakap-cakap kedai kopi. Mana martabat dia sebagai seorang profesional? Mana martabat dia sebagai seorang profesional?
Saudara-saudara, saya tadi mengatakan balik tadi PRU ke-13. Apa akan jadi kepada agama kita? Apa akan jadi kepada gerakan Kristian yang saya sebut tadi? Kalau mereka menang, tuan-tuan, PRU ke-13, DAP, PKR, PAS, apa yang mereka nak buat lagi? Mereka akan ketepikan artikel 153, iaitu hak istimewa orang Melayu. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, banyak yang mereka sebut dalam buku jingga tak sebut langsung, tuan-tuan. Buku jingga tak sebut Islam langsung. Buku jingga tak sebut artikel 153 langsung. Sebab itu Ustaz Azizan, Menteri Besar Kedah sekarang ni, tuan-tuan, yang itulah yang menyebabkan pimpinan PAS, parasit-parasit dalam PAS, termasuk pimpinan PKR, termasuk ketua umum PKR, termasuk ketua pembakar PKR, marah sangat dengan Datuk Seri Azizan. Pasal apa? Datuk Seri Azizan kata buku jingga itu bukan Quran. Oh, terima kasih dik, terima kasih dik. Elok betul kawan ni. Baju hijau, kursi merah, baju merah, kursi merah. Letak kat situ dia, jangan sampai jalan raya ke sana. Dia merah ni, kalau merah darah ni, itu adalah warna rasmi Jati. Saudara Norman Toha ialah Setiausaha Agung Jati. Ustaz Hasan Basri ialah Ketua Penerangan Jati Pusat, Ketua Penerangan Pusat Jati. InsyaAllah. Duduklah tuan-tuan, relax, tuan-tuan, relax. Duduk relax. Saya akan syarah sampai sekitar 10 minit sebelum pukul 12. Boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenal ke Pora? Boleh. Dekat situ mang kenal ke kenok? Betul lah, betul lah. Tuan-tuan, apa jadi? Masa PRU ke-13, kalau mereka menang, mereka akan ketepikan satu peruntukan yang sangat-sangat hebat yang British dah letakkan dalam perlembagaan, namanya artikel 153, hak istimewa orang Melayu. Allah, tuan-tuan, kalau tak ada artikel 153, Hasan Ali tak dapat PhD, tuan-tuan. Betul. Saya dengan anak, dengan isteri ke Amerika belajar 7 tahun setengah. Berapa juta saya dapat tu kerana apa? Antaranya mungkin kerana performance prestasi saya bagus dalam pendidikan, dalam akademik, tapi kerana peruntukan 153 saya dapat 2. Kalau itu dah tak ada, scholarship anak Melayu sudah tak ada. Ruang universiti sudah semakin tertutup, semakin tertutup. Bayang, tuan-tuan, ruang perniagaan makin tertutup, makin tertutup. Ruang tender makin tertutup, makin tertutup. Tuan-tuan nak tahu di Negeri Selangor, saya bantah. Saya seorang bantah. Apa kata, tuan-tuan? Salah seorang anggota Exco mengatakan kerajaan Negeri Selangor, dia kata Exco dah bersetuju. Saya bantah, tuan-tuan dan puan. Keluar dalam sinar harian. Dia kata mulai daripada sekarang kontraktor kelas F akan dibuka luas kepada orang yang bukan Melayu. Padahal kontraktor kelas F digunakan khusus sejak 50-60 tahun yang lalu untuk orang Melayu sahaja. Saya bantah. Saya kata tak boleh buat. Kontraktor kelas A sudahlah orang bukan Melayu pun dapat. Kelas B orang Melayu pun sudah dapat, bukan Melayu dapat. Kelas C orang Melayu sudah boleh bukan Melayu pun dapat. Takkan kelas F? Kelas F seng cili, kelas seng cili, duitnya cili, nak bagi juga kepada yang bukan Melayu, bukan Islam. Saya bantah. Saya nak bagi tahu orang PAS. Siapa yang ada bantah? Ahli Parlimen Shah Alam ada bantah. Ahli Parlimen Kuala Selangor ada bantah. Ahli Parlimen Kota Raja ada bantah. Adun-adun kita ada bantah. Adun Melayu PKR ada bantah. Tak ada. Siapa yang bantah? Hasan Ali bantah. Mereka tak boleh buat. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, apa lagi jadi selepas nak PRU ke-13 ini? Islam habis, Melayu habis, institusi raja. Masya Allah. Saya tak mahu bagi tahu.
Saya tak mau beritahu rupa-rupa yang ada. Yang ada parasit yang ada ni, kita ada rekod. Parasit yang ada ni dalam PKR, tuan-tuan pimpinan PKR, kita ada rekod. DAP, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak setuju dengan institusi raja-raja. Saya nak bagi tahu dengan pendek saja. Kita ni, saya ni, teman-teman saya, termasuk saudara Norman dan teman-teman Jati ni, bukan kita nak selamatkan individu raja, tapi kita nak selamatkan institusi raja. Sebab, sebagai contoh, dalam PRU ke-13 ditakdirkan, katakanlah saya tak mau ini berlaku, saya minta orang berapa panjang pun tidak izinkan ini berlaku. Orang Sungai Pinang tak izinkan ini berlaku. Apa dia? Kalau mereka bercadang misalnya nak menghapuskan artikel 153 hak istimewa orang Melayu, walaupun mereka sudah dapat kelulusan daripada parlimen mereka nanti, banyak mereka dapat kursi 2/3, tapi kalau raja-raja Melayu tidak menandatangani perisytiharan itu, maka mereka tidak boleh sama sekali mengubah pembentukan perlembagaan itu. Itu gunanya raja-raja Melayu. Tuan-tuan, tuan-tuan kena faham ni. Tuan Hasbullah kena faham. Entah mana yang Wak Hasbullah saya pun tak tahu. Nak tengok depan ni takkan model begini Wak Hasbullah. Dalam bayangan kepala saya Wak Hasbullah ni seperti tidaknya 60 tahun. Yang itu baru 27 tahun. Wak Hasbullah apa ni? Tuan-tuan ni, bayang, itulah sebabnya Jati, Jimalib Jatayati, Jati, Jalur. Jalur. Orang Jawa kata jalur apa bang? Jalur. Apa ni? Jalur juga apa? Itu dah masuk corong ekstrak. Jalur. Jati itu apa? 3. Apa jalur 3? Islam. M apa? M apa sih? M apa? Melayu. R Rojo. Malu-malu kan nak sebut Rojo. Raja. Rojo. Islam, Melayu, Rojo. Itu yang nak dipertahankan. Kalau saya tak bercakap, kalau Jati tak bercakap, kalau Norman tak bercakap, kalau Ustaz Asad tak bercakap, siapa nak bercakap? Islam, Melayu raja. Beritahu saya. PAS tak mau cakap pasal Melayu. Tak mau cakap PAS, setengah-setengah orang PAS. Mungkin dekat Pulau Tepanjang pun ada orang PAS yang tak mau cakap Melayu. Yang bukan tak mau cakap Melayu, tak mau cakap pasal Melayu, tak mau sebut bangsa Melayu, tak mau cakap bahasa Melayu. Ada. Raja-raja pun ramai, tuan-tuan, ramai dalam PAS sendiri. Dalam PKR memanglah. Dalam BAP, adakah BAP nak mendukung raja-raja Melayu? Bayang tuan-tuan, apa nak jadi? Apa lagi nak jadi tuan-tuan? Kalau mereka menang PRU ke-13 tentang Islam, mereka robah dalam tamu Islam. Mereka nak timbulkan satu bentuk Islam yang dibawa oleh pimpinan dalam PKR, pimpinan dalam parti pembangkang, ketua pembangkang, yang menjadi kepala ketapi kepada PKR sekarang, kepada Pakatan Rakyat sekarang. Apa dia? Islam yang nak dibawanya namanya Islam Religious Pluralism. Satu lagi namanya Religious Liberalism. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan Al-Fadhil Ustaz Ismail Bina tulis satu buku. Betul-betul tuan-tuan, memberi satu pandangan yang berbeza sama sekali tentang bahayanya yang dinamakan religious pluralism dan religious liberalism yang dibawa oleh Ketua Umum PKR dan Ketua Pembangkang Pakatan Rakyat. Siapa dia Ketua Umum tu?
Siapa ketua umum tu? Al-Syekh Nur Ibrahim. Asyikh. Saya tak sampai hati nak sebut nama dia pasal kawan saya. Kawan sungguh. Satu pengajian, 1 tahun dalam universiti. Kawan, rapat dalam PBMUN. Hari-hari jumpa. Kawan. Beza umur sama, tahun kelahiran sama. Beza mungkin dia tua sikit daripada saya. Dalam 3-4 bulan begitu saja. Tapi saya tak boleh bersama dengan dia. Tak boleh bersama dengan dia. Pertama, bila saya tengok dalam 3-4 hari yang lepas, lagi tuan-tuan meluap-luap darah saya. Pasal apa? Mengenai hal Israel dengan Palestin. Allah tuan-tuan, apa dia kata? Dalam satu temu ramah dengan apa majalah tuan-tuan? Dengan majalah apa? Dengan majalah apa? Majalah apa? Jenenge apa kayak majalah ni? Wall Street Journal. Wall Street Journal interview dia dalam bulan Januari yang lepas. Ditanya mengenai Israel, apa dia kata? Saya hendak, lebih kurang, saya hendak penduduk dunia, masyarakat Islam dunia khasnya membantu mempertahankan keselamatan, menjamin keselamatan negara Israel. La ilaha illallah. Apa yang Naik Aziz kata? Mursyidul Am kata? Anwar, dia kata, kamu tarik balik kenyataan kamu mendukung Israel, atau kamu membawa ke mahkamah saman Wall Street Journal kalau laporannya tidak tepat. Dia buat ke dia tak buat? Dia buat ke dia tak buat? Tak ada. Apa Ustaz Hadi kata? Ustaz Hadi kata apa? Ustaz Hadi, Presiden PAS kata, Anwar menyokong negeri yang haram adalah haram kepada negeri yang kejadiannya adalah haram. Masya Allah. Menyokong Israel itu haram kerana penubuhan negara Israel pada tahun 1948 penubuhannya pun haram. Apa tindakan orang PAS? Saya nak tanya, apa tindakan orang PAS rantau panjang? Apa tindakan orang PAS rantau panjang? Adakah tuan-tuan suruh Anwar Ibrahim tarik balik? Tuan-tuan suruh Anwar Ibrahim memohon maaf kepada rakyat Malaysia yang ditipunya 28 juta, rakyat dunia, orang Islam hampir 2 bilion yang ditipunya? Tak ada, saya tak dengar bantahan daripada Dato' Panjang. Tak ada. Atau tuan-tuan bagi kata dua kepada dia, Anwar, kamu taruh balik, kamu saman macam kata Mursyidul Am. Kalau tidak, kami akan kaji semula kedudukan kami dalam Pakatan Rakyat. Ada orang kata Panjang cakap begitu, PAS kata Panjang cakap begitu, PAS Pusat cakap begitu, PAS Kelantan cakap begitu, PAS Terengganu cakap begitu. Tak ada. Pasal mulut mereka ditutup oleh parasit-parasit ini. Siapa parasit-parasit? Parasit-parasit yang menjulang di SAI, menjulang di SAI. Parasit-parasit ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kalau nak menamakan Perdana Menteri, orang PAS ni, orang PAS, pimpinan PAS, bila tentang Perdana Menteri, dia tak pilih Ustaz Hadi. Tentang Perdana Menteri, dia tak pilih orang dia, orang parti dia, pemimpin dia, Naik Aziz. Dia tak siapa jadi Perdana Menteri? Siapa? Anwar. Betul, tuan-tuan berfikir dia. Orang PAS tak boleh fikir. Saya bukan nak marah orang PAS. Selama ni tuan-tuan tak dengar ceramah yang macam ini ni. Tuan-tuan tak dengar. Saya ingat nak sediakan kari puff ke apa. Asyik orang bergerak, adik kuih tak keluar juga. Tuan-tuan mau bantu sikit. Apa lagi akan berlaku?
Balik tadi tuan-tuan, religious, apa saya kata tadi, religious pluralism. Apa pahaman ini tuan-tuan? Pahaman ini ialah satu pahaman yang menganggap semua agama itu sama saja. La ilaha illallah. Semua agama itu sama saja. Kan bertentangan dengan hadis Nabi. Al-Islam